Biasa-biasakan kita duduk dalam keadaan wudu, tuan-tuan. Syaitan, iblis pun takut, tuan-tuan. Orang yang sentiasa bersih, tuan-tuan, duduk dalam keadaan wudu, tapi susah, tuan-tuan. Nak istiqamah, susah, tuan-tuan. Saya pernah, tuan-tuan, di program lah. Masa dalam program, alhamdulillah, tuan-tuan. Bila tu? Masa belajar di pondok, tuan-tuan. Masa belajar di pondok dulu, 6 tahun saya belajar di pondok, tuan-tuan. Masa tu, tuan-tuan, masa tuan guru masuk dalam kelas, tuan-tuan, semua orang kena ada wudu masa dalam belajar. Dia perwajibkan pelajar-pelajar ni masa belajar ada wudu. Walaupun masa belajar tak wajib ada wudu, tapi dia programkan kita, tuan-tuan. Supaya apa? Suasana keberkatan tadi, tuan-tuan, lahir kepada, turun pada kita semua. Walaupun majlis ilmu tu dah berkat dah dihadiri oleh malaikat Allah dah, tapi lebih lagi, tuan-tuan, kita dapat bila mana, tuan-tuan, kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu, tuan-tuan. Tu masa belajar tu. Tapi sekarang tak boleh istiqamah mana, tuan-tuan. Masa kat masjid biasanya wudu lah. Kat rumah masa baca Quran, masa telaah kitab tu je lah. Masa lain susah sikit, tuan-tuan. Lepas tu masa balik kampung, masa bawa kereta, tuan-tuan, biasanya dalam keadaan wudu juga, tuan-tuan. Nak pasal apa, tuan-tuan? Pasal, tuan-tuan, ada seorang tuan guru saya, dia kata kereta ni, kenderaan ni, dia kata keranda bergerak, dia kata. Keranda bergerak. Apabila keranda bergerak, maka kita kena mari rasa benda tu, tuan-tuan, bila-bila masa. Bukan dalam kereta je, di mana-mana, tuan-tuan, sepatutnya, tuan-tuan. Tapi lebih dekat sebenarnya nisbah pada kereta ni, tuan-tuan. Walaupun dia ada 4 tayar, silap sikit, kemungkinan kita tak silap. Kadang-kadang orang buat silap, kadang-kadang risiko pada kita juga. Sebab tu tuan guru kata, selain daripada kita baca doa, maka eloknya nak pastikan kita bawa kereta tadi dalam keadaan tidak tertekan, dalam suasana rahmat dan keberkatan. Maka eloknya dia kata ada wudu. Saya pun buat pasal ada kita terima macam tak wajib, cuma nak programkan diri. Seronok tak? Seronok, tuan-tuan. Orang potong kereta kita tak rasa nak marah, tuan-tuan. Tak rasa tertekan pun, biasa-biasa. Pasal apa? Sama-sama nak balik kampung, tuan-tuan. Pasal laju pun sampai juga. Kalau lahan pun sampai juga, tuan-tuan. Maknanya biasa-biasa sudah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana banyak fikir, tuan-tuan. Kalau nyawa kita seorang tak apa, boleh tahan juga. Kat belakang lagi, tuan-tuan. Anak lagi 2-3 orang, isteri lagi, tuan-tuan. Banyak kita kena fikir. Dalam sekali saya ambil satu pendirian, tuan-tuan. Daripada saya belajar di pondok sampai ke hari ini, bila mana bawa kereta, walaupun bukan baca Quran, walaupun bukan sembahyang tu, istiqamah dalam keadaan wudu. Habis wudu je, biasanya biadang kita penat, kita berhenti kat mana? Kita berhenti masjid. Berhenti masjid, tak berhenti di R&R, tuan-tuan. Banyak hari ni orang berhenti kat mana? Orang berhenti di R&R, rehat dan rawat. Sambil-sambil rehat, lepas tu rawat sekali. Sambil-sambil rawat tu makan minum sekali, tuan-tuan. Badan jadi penat. Nak bagi cergah macam mana? Nabi mengajar kita dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni dalam bulan 5 ni, tak silap, tuan-tuan, 27 hari bulan Mei ni, tuan-tuan, kita akan sambung satu lagi peristiwa besar dalam Islam, peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi, tuan-tuan, dalam perjalanan daripada kota Mekah nak pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, ada banyak tempat Nabi berhenti. Semua tempat-tempat yang Nabi berhenti disyorkan oleh Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam. Tempat tersebut semua tempat-tempat yang mulia. Nabi berhenti di Taibah. Nabi berhenti bukan Nabi berhenti sembarangan berhenti. Ataupun nama sekarang ni nama Madinah Al-Munawwarah. Nabi berhenti, Nabi solat 2 rakaat. Dengan syariat mana ni? Syariat terdahulu. Sebab Nabi belum terima sembahyang di masa tu, tuan-tuan. Solat 2 rakaat. Ada ulama mengatakan, tuan-tuan,
kerana hormat pada tempat. Kalau kita panggil apa? Tahiyatul masjid lah. Kalau kita tuan-tuan. Nabi berhenti mana lagi? Nabi berhenti di Baitul Laham. Nabi solat 2 rakaat. Itu tempat mulia di dalam musafir Nabi. Nabi berhenti mana lagi? Antaranya Nabi berhenti di Bukit Tursina, tempat munajat Nabi Musa alaihissalam. Nabi berhenti, Nabi solat 2 rakaat. Maka nak memberi kefahaman pada kita, kalau kita dalam musafir berhenti tempat-tempat mulia, jangan lupa kita hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana memberi kesihatan pada kita, memberi kekuatan pada kita, sehingga kita panjang umur lagi pada masa kita. Kita balik mengerjakan haji, balik kerja umrah, sunat tuan-tuan, balik daripada tempat-tempat jauh tuan-tuan musafir. Sebelum kita balik sampai rumah kita, sunat kita berhenti mana dulu? Sunat kita berhenti masjid tuan-tuan. Banyak tuan-tuan sandaran dia. Sunat kita berhenti masjid tuan-tuan. Lepas tu solat sunat 2 rakaat, paling kurang tahiyatul masjid tuan-tuan. Lepas tu kalau berhenti kat surau, kalau tuan-tuan nak buat tahiyatul masjid kat surau, kena taklid mazhab tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i tak jadi tahiyatul surau, tak ada. Dia ada tahiyatul masjid tuan-tuan. Kena taklid mazhab selain daripada Syafi'i, dia ada tuan-tuan. Dengan sebab iktikad pegangan mereka, semua tempat rokok dan sujud semua dipanggil sebagai masjid semua. Kalau kita nak tegar dengan pegangan mazhab Syafi'i, boleh juga sembahyang sunat mutlak tuan-tuan. Boleh? Sunat mutlak nak buat macam ni. Kalau tuan-tuan buat macam tu tuan-tuan, kita balik kampung jauh macam mana, jalan jam macam mana tuan-tuan, tertekan tak? Tak tertekan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba buat tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Perjalanan kita ketika tu tuan-tuan, kita sedang mengharap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku kita anggap ini satu ujian untuk mematangkan hubungan kita dengan Allah. Yang kita sedang numpang di bumi Allah. Tertekan tak masa tu? Tidak sekali-kali tuan-tuan. Tak ada rasa nak marah, tak ada rasa tertekan tuan-tuan. Biasalah. Dengan sebab kita tahu dah, dunia ni pusingan tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk atas, kadang-kadang kita duduk bawah. Standard dia macam tu. Tertekan tak jadi? Tidak. Pasal faham kedudukan. Tapi kalau kita tak faham, silap sikit nak marah dulu tuan-tuan. Silap sikit nak marah dulu. Sedangkan Nabi bagi tahu la tardab, jangan mudah marah. 3 kali tuan-tuan, sahabat bagi tanya Nabi, ya Rasulullah, tolonglah nasihat dengan satu kalimah yang pendek, yang padat. Antara tuan-tuan nasihat Nabi tuan-tuan, dalam satu keadaan, Nabi nasihat sahabat dengan satu kalimah, la tardab, jangan kamu marah. Sahabat ulang lagi, tolong nasihatkan kami dengan satu kalimah yang pendek dan padat. Maka Nabi ucap benda, Nabi ucap la tardab, jangan kamu cepat marah. Sahabat tanya lagi, tolong nasihat akan kami semua dengan satu kalimah yang pendek dan padat. Maka Nabi pun nasihat la tardab dengan kalimah yang sama. Berapa kali tu? 3 kali. Maknanya kita hari ni kalau lah Allah Ta'ala uji kita sikit-sikit je tuan-tuan, jangan ada cepat marah tuan-tuan. Sikit punya silap tuan-tuan, nak buka langkah dulu. Tak betul tuan-tuan. Sikit punya silap tuan-tuan, nak hentam orang dulu. Tak betul macam tu tuan-tuan. Pasal kalau kita nak marah tuan-tuan, kita kena ingat kalau Allah Ta'ala marah tuan-tuan, habis kita. Sebab tu kalau kita nak marah tuan-tuan, jangan kita anggap marah kita tuan-tuan segala-gala. Kerana apa? Kerana ada lagi yang lebih besar kuasa marah tuan-tuan daripada manusia tuan-tuan, daripada makhluk di bumi ni tuan-tuan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah agak-agak tak jadi nak marah. Tak jadi marah jadi tuan-tuan. Tu Islam ajar kita. Dalam satu keadaan lain, Nabi menasihat sahabat tuan-tuan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tolonglah nasihat kami dengan satu kalimah yang pendek dan padat merangkumi kehidupan kami beragama ini. Lalu Nabi nasihat, usikum bitaqwallah.
Dalam keadaan lain, tadi keadaan yang lain. Nabi wasiatkan sahabat, aku wasiatkan pada kamu supaya bertakwalah kepada Allah. Sahabat minta lagi, Nabi jawab, usikum bitaqwallah. Bertakwalah kamu pada Allah. Minta lagi 3 kali. Ulang 3 kali Nabi. Bertakwalah kamu pada Allah. Tanda. Kenapa? Kunci dalam kehidupan kita pada hari ini, tanda. Takwa pada Allah. Mulia ataupun tidak kita hari ini, takwa pada Allah menjadi nilai. Kan Allah Ta'ala dah sebut, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia, yang paling hebat di kalangan kamu pada sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bukan paling kaya, bukan paling hebat pangkat dia, bukan paling apa dia. Paling besar rumah dia, paling besar kereta dia. Hak tu nilai dunia, hak nilai di sisi Allah takwa. Sebab tu Nabi besar pada kita, Nabi wasiatkan kita semua supaya bertakwalah pada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Okey, dah. Balik pada perbincangan asal. Seperti berwuduk. Wuduk ni syarat, tanda. Syarat sah solat. Kalau kita sembahyang tanpa wuduk, tak sah solat, tanda. Tak sah solat tanpa wuduk, kecuali memang tak ada air. Terpaksa kita tayamum. Tu cerita lain, tanda. Tu selepas tak ada air, tanda. Ada air cukup kat mana? Cukup nak minum je. Kalau kita ambil wuduk dengan air tu, maka dahaga kita boleh menyebabkan hilangnya. Maka boleh tayamum sekalipun ada air, ketika tu. Air sekadar mana tadi? Sekadar cukup-cukup untuk minum, tuan-tuan. Untuk diri kita dan untuk anak-anak dan orang bawah jagaan kita. Boleh tayamum ketika ni. Tapi hari ni ada air sini. Ada air sini. Tempat saya tak ada. Bukan catuan air sini. Ada masa-masa. Ada masa-masa. Giliran. Tuan-tuan. 2 hari sekali. 2 hari. Okay, ala kuliah macam tu kaedah dia, tuan-tuan. Wuduk ni syarat sah solat. Maknanya kalau kita solat dalam keadaan tanpa wuduk, solat kita tidak sah, tuan-tuan. Contoh solat tanpa wuduk ada tempat dia tak? Ada masa tak? Dalam mazhab Syafi'i ada masa, tuan-tuan, solat tanpa wuduk. Solat apa ni? Solat ihtiramul waqti. Hormat waktu lah bahasa kita, tuan-tuan. Contoh tuan-tuan sangkut. Kan kita ni jalan jam, tuan-tuan. Sangkut di lebuh raya mana-mana. Mengikut perangkaan biasanya tak macam tu. Tiba-tiba mengejut berlaku macam tu, tuan-tuan. Kita duduk di bandar mana boleh jangka, tuan-tuan. Dia tak kira hari. Tak kira hari apa. Kalau nak jam tengok. Siapa boleh jam jalan. Kalau macam tu macam mana? Kita sangkut di highway, tuan-tuan. Tempat kita nak tuju jauh lagi. Kiri kanan kita semua kereta. Depan kita kereta, belakang kereta. Lambat, tuan-tuan. Tengok pada jam. Sekarang dah masuk waktu zuhur, ataupun waktu asar. Dah berlalu waktu asar. Tengok pada masa ni, dengan perjalanan kita ni, tuan-tuan, setengah jam baru